Alhamdulillah, yang saya hormati Cikgu Suzy Awang yang merupakan guru kaunseling di SMK Seksyen 24 Shah Alam. Seterusnya kepada para pelajar cikgu SMK USJ 23 dan juga jemputan murid-murid daripada SMK Seksyen 24 Shah Alam. Ada tak sekolah lain? Subang utama ada tak? Lembah Subang ada tak? Subang utama ataupun Seri Kembangan, okay. Tapi dipahamkan ada 2 sekolah saja setakat ni untuk nak join program lah, USJ 23 dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam. InsyaAllah pada petang ini seperti yang kita janjikan, kita akan berkongsi tentang hala 7 pendidikan selepas SPM. Tapi sebelum tu cikgu nak bagi tahu kat kamu semua, para peserta semua, seperti yang kita janjikan, insyaAllah di akhir hujung rancangan ni nanti kita akan ada 5 hadiah bernilai RM50 yang mana kita akan pilih 5 orang sahaja peserta yang bertuah, yang mana kalau boleh dapat mana pelajar yang aktif ataupun boleh jawab soalan ataupun yang bertanya soalan, kita akan bagi duit top up lah bernilai RM10 ya. So kalau seorang tu hanya boleh jawab sekali je lah ya, RM10 insyaAllah. Bulan ni adalah bulan cikgu jadikan bulan kejayaan. Biasa kalau kamu sekolah dulu minggu kejaya, tak, cikgu buat bulan kejaya bulan Oktober ni. Pelbagai aktiviti yang kita akan jalankan lah insyaAllah. Ni antaranya lah, kita akan ada kuis, kita juga akan ada pertandingan video pendek kejaya. Kita juga ada pertandingan menulis esei kejaya. Semuanya di peringkat sekolah sajalah insyaAllah. Baik. Tapi untuk slot ceramah kita jemput yang luar. Tapi untuk program video ceramah video pendek kejaya kita khusus kepada seksyen sekolah USJ 23 sahajalah ya. Dengan insyaAllah kita akan bagi hadiah-hadiah yang lumayan bersifat top up internet dan sebagainya. Okey, baik pelajar. Oh, cikgu tak boleh. Dia kalau kawan masuk, tak boleh masuk dah pula Cikgu kena minta tolong pembantu cikgu lah lepas ni. Okey, mana tadi? Okey, ini asas pengenalannya. Kalau kita bercakap tentang soal pendidikan selepas SPM, sebelum kita go through kepada SPM dan selepas SPM tersebut, cikgu nak bawa kamu semua tentang isu apa yang kita sedang hadapi ketika ini. Kalau kita tengok isu sosial, kita tengok manusia hari ini menggunakan teknologi untuk berhubung dan berinteraksi akibat pandemik COVID-19. Ini syubhat yang pertama. Hari ini kita sekolah, kita belajar gunakan ni lah Google Meet. Mungkin ada sekolah yang guna Zoom, mungkin ada yang guna Microsoft Teams dan sebagainya lah, ataupun menggunakan pendekatan YouTube dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang sedang berlaku. Maksudnya disebabkan oleh COVID, kita tidak boleh bersemuka, penjarakan yang agak sangat-sangat limitation. Kalau kita nak bersemuka pun hanya kepada ahli keluarga yang rapat, yang dekat saja. Kalau tidak, kita akan dijangkiti dan akhirnya boleh membawa kepada kesakitan. Dan apa yang kita bimbang adalah kalau body system dalam tubuh badan kita adalah lemah, maka dia boleh menyebabkan kita kematian, mati dan sebagainya. Itu hari ini. Keadaan sosial yang sangat sudah berubah. Okey, yang kedua kita lihat kepada ekonomi. Mungkin ada dalam kalangan kamu sendiri, ahli keluarga, mungkin abang, mungkin ibu, mungkin ayah yang mana terpaksa berhenti kerja ataupun terpaksa dipotong gaji dan sebagainya. So menyebabkan ekonomi telah menjadi lebih defisit Kalau seorang pelajar ekonomi, kamu akan belajar tentang apa yang dinamakan sebagai defisit dalam ekonomi. Okey, bila berlakunya defisit ekonomi, so berlakulah pengangguran, tak boleh bekerja ataupun kalau kerja pun
di rumah ataupun kalau kerja pun dia ada masa-masa yang tertentu menyebabkan allowance tertentu tetap terpaksa dipotong oleh pihak majikan. Dan yang lebih terjejas lagi adalah mereka yang langsung tak dapat bekerja. Okay, kemudian kita tengok pendidikan, perubahan kaedah belajar seperti yang cikgu nyatakan tadi, kita belajar so kita gunakan teknologi sekarang ni pun sudah berubah. Dan akhirnya kita perlu bersedia. Adakah awak, you all, kamu semua ni sebagai seorang pelajar bersedia sebagai individu, faham tak you punya personality diri dan bersedia tak berubah ataupun untuk nak mengurus kehidupan pada masa hadapan. Nak urus sosial, nak urus ekonomi, nak urus pendidikan. Semua ini kamu kena jelas, kena faham bermula dengan personality diri dulu. Dan bila kita kenal personality diri kita, value, nilai peribadi yang kita ada, yang kita wujud, barulah kita akan bergerak kepada tempat seterusnya iaitu mengurus perkara-perkara tersebut. Isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, isu-isu pendidikan yang kita akan sentuh inilah yang akhirnya akan menjadi titik tolak ataupun asas kepada pemilihan kejayaan pada masa hadapan. Yang ni kita akan bincangkan dan atau untuk kita fikirkan dalam sesi slot ni insyaAllah. Okey. Itu pengenalannya lah. Okey, yang kedua, kenapa kita perlu bekerja? Inilah antara perkara-perkara yang biasa ataupun memang kehidupan manusia. Kalau kita tanya kenapa perlu bekerja, inilah antaranya. Sebab apa nak bekerja? Untuk diri sendiri, cikgu. Ya, kenapa untuk diri sendiri? Untuk apa? Ada duit, kerja dapat duit, nak buat apa? Kalau saya ada duit, cikgu, saya nak beli rumah, cikgu. Rumah yang macam mana? Kat luar sana ada banyak. Awak nak memiliki rumah flat ke? Awak nak memiliki rumah apartmen macam kondominium ke yang ada kolam renang ke? Awak nak rumah teres setingkat ke? Awak nak beli rumah sendiri ke? Rumah tanah betul buat rumah besar-besar ke? Rumah banglo ke dan sebagainya? Itu adalah nilai benda yang kita nak buat. Jadi bila kita nak tentukan jenis rumah, jenis rumah pun akan menentukan apakah pekerjaan apa yang sepatutnya kamu pilih ataupun yang sepatutnya kamu perlu ada. Kalau memilih rumah flat, apakah kelayakan akademik yang sepatutnya kamu ada? Kalau kamu nak memiliki rumah kondominium misalnya yang bernilai 400,000, 300,000 ke atas, apakah syarat kelayakan untuk melayakkan awak memiliki rumah tu pun ada syaratnya kan. Kalau sekolah sampai SPM saja, kalau sekolah sampai PT3 saja, kalau hanya darjah 6 saja, semua tu akan sedikit sebanyak mempengaruhi. Cikgu tak katakan, cikgu ya ke kalau saya tengok ada je yang belajar sampai degree, rumah biasa je, rumah flat je. Itu cerita lain lah. Yang cikgu tak cakap bahawa mutlak kalau PhD mesti rumah besar. Cikgu tak akan bagi tahu yang tu. Yang tu ada part lain. Yang tu boleh jadi sebab usaha. Orang perniagaan dia tak perlu pun PhD kan. Kalau dia pandai buat bisnes, dia tak perlu PhD pun untuk memiliki rumah banglo. Tetapi apa yang cikgu cuba nyatakan adalah kebanyakan mereka yang memiliki rumah yang selesa, kereta yang stabil, yang orang kata selesa lah, maksudnya tak pening kepala nak bayar hutang dan sebagainya, insyaAllah mereka yang berada di dalam yang memiliki ijazah ke atas, memiliki pendidikan yang sangat tinggi iaitu ijazah sarjana muda teratas. Tapi cikgu ada juga mak saya pun ijazah juga macam pening je. Tu pening sebab mungkin keluarga mak ayah dan awak tu ada isu lain iaitu pengurusan keuangan dalam menguruskan hutang, dalam menguruskan perbelanjaan. Mungkin gajinya 3,000. Sepatutnya kalau ikut teori ekonomi, kalau gaji baru nak mula kerja, gaji 3,000, pakai MyV, pakai Saga pun dah medai. Tetapi mungkin sebab nak nampak value yang tinggi, gaji 3,000 tapi nak pakai Honda Accord misalnya kan. So Honda Accord, kalau Honda Accord baru sebulan sekurang-kurangnya kena bayar 1,500. So gaji 3,000 tinggal saja 1,500. Lepas tu nak beli rumah ke ataupun sewa rumah.
kebanyakan mereka graduan yang keluar disilap membuat perbelanjaan, ya, menguruskan perbelanjaan. Ramai mereka yang dah baru kerja, dia fikir nak beli kereta besar dulu. Ramai yang silap. Seharusnya pakai kereta biasa-biasa je dulu. Kereta Proton pun, Myvi pun dah is okay. Patutnya yang dipikir adalah aset, membeli aset, iaitu beli rumah. Sebab rumah insya-Allah makin lama makin naik. Cumanya keadaan ekonomi sekarang ni lah, COVID sajalah menyebabkan hari ni harga rumah semakin jatuh. Tapi kereta lagi teruk, harga akan lagi jatuh. Maksudnya tak ada keuntungan pun daripada pembelian kereta, jadi liability. Okay, tak apa, hanya itu kita akan bincang kemudian. Okey, baik. You all boleh celah kalau nak tanya. Kemudian nak beli apa lagi? Pakaian. Ya, you boleh nak beli pakaian, sama ada you nak beli pakaian dekat Maidin saja yang boleh dapat RM15 ke RM20, ataupun you nak beli pakaian yang di kedai seperti Padini ke, yang satu pakaian kalau t-shirt pun harganya 60 ataupun 100, ataupun you nak beli pakaian kat Genting Premium Outlet ke, nak belanja kat GPO, mungkin pakaiannya walaupun t-shirt macam t-shirt jersey sukan Manchester United ataupun Liverpool misalnya, yang mana dia punya jersey pun harganya 200 ke 300, awak yang memilih, kamu semua yang membuat keputusan, diri kita yang buat keputusan, kita nak macam itu ataupun di sebaliknya. Maka kalaulah kita nak memiliki baju t-shirt yang kita nak harganya RM200, maka apakah sepatutnya kejaya yang kita pilih berasaskan value yang kita ada. Kalau kita memang nak pakai karakter Wildfire, Toyota Wildfire, ataupun memang kita Honda Accord tadi, kita bincangkan tadi, maka dia perlulah mencari kejaya yang value-nya sesuai untuk dia memiliki kereta mewah tersebut. Kereta Mercedes, kereta BMW. Sesuai dengan nilai kerja yang sepatutnya dia diambil. Apa contohnya cikgu? Tu kerja kat offshore. Pergilah dekat Dubai. Offshore tahu tak offshore? Kerja dekat cari kat gas tu, duduk kat laut sana tu. Yang tu insya-Allah pasal duduk kat laut je duit tak habis kan. Kat laut nak melancong kat mana? Kan jadi duit tu terkumpul aja dalam akaun. Insya-Allah memang layaklah naik beli kereta Wildfire ataupun Alphard dan sebagainya, kereta besar, sebab duit dia banyak disimpan. Tetapi kalau duduk dekat kawasan bandar ni, kalau kerjanya adalah kerja nak sebagai cikgu saja, nak naik Alphard adalah satu perkara yang sangat menyeksakanlah untuk membayar dia. Alphard rotek je pun lain kan. Kalau 3.0 nak bayar rotek setahun pun almost dekat 1,500. Dengan insurans dia lagi so lebih kurang 3,000 perlu dibayar dalam satu tahun. Belum bayar hutang yang bulanan tu lagi. Sebab tak ada orang beli kereta secara cash, semuanya secara hutang. Tapi kalau gaji 10,000 tak jadi isu. Tapi kalau gaji baru 3,000 dia akan jadi masalah lah. Baik. Telefon pun, awak nak pakai telefon apa? Nak beli pakai telefon user je ataupun second hand ke? Ataupun you nak pakai telefon iPhone ke, Samsung ke? Based pada gaji yang you miliki. Untuk apa lagi? Nak berkahwin yang macam mana? Pun juga akan menentukan nilai-nilai cara kahwin you. Kemudian kita nak pergi mana? Cikgu, saya ada duit, saya nak melancong. Ya, melancong ke mana? Kalau duduk dekat Puchong, duduk kat Junction 24, takkan nak melancong di KLCC je kan, jalan di Kuala Lumpur saja kan. Mestilah adakah you nak melancong di Terengganu ke, ataupun hanya nak melancong di Pulau Pangkor ataupun Pulau Langkawi. Maka kalau itulah dia punya value saja, hanya nak sekitar dalam Malaysia, cukuplah untuk you ambil kejaya yang nilai kejaya dia, gaji tu bolehlah untuk pergi ke tempat itu. Tapi kalaulah you berhasrat untuk nak pergi Paris, berhasrat nak pergi Ireland, berhasrat nak pergi Hong Kong, Jepun, sudah tentulah nilai value jenis pekerjaan itu berbeza lah. Maksudnya bukan kerja seperti bukanlah kerja Grab, bukanlah kerja rider kan, sebab gaji yang ada itu tidak sesuai untuk mancung. Boleh nak pergi mancung, tetapi ikat perut lah. Mungkin makan sehari sekali, ataupun duit tu tak bagi kat orang lain pun kan. Keluarga tak dapat manfaat pun. Duit tu dia makan sendiri saja. Boleh tak musyair pun kan. Tapi apa makna hidup kalau kita tidak memberi. Cuma isu melancong ni ialah yang COVID masih lagi tak boleh. Tapi insya-Allah dalam masa 3-4 tahun lagi, bila semuanya vaksinisasi dah berlaku, hampir semua rakyat Malaysia 80%, 90% dah vaksin,
InsyaAllah kita boleh urus COVID ni dengan baik dan dunia akan dibuka semula. InsyaAllah kita doakan secepat mungkin. Okay, kemudian untuk apa lagi kita bekerja? Untuk kita keluarga kan. Hari ni kalau tengok hospital kerajaan dah semua tutup sebab COVID. Okay? Sebab semua hospital kerajaan telah guna untuk COVID. Jadi terpaksa pergi hospital swasta. Hospital swasta semua kamu perlu tahu harganya mahal. Kan? Mana nak dapat nak bayar duit tu. Dan kalaulah gaji yang kita pilih tu adalah kerja yang biasa-biasa saja, yang cukup makan saja ataupun 2,000 ke 3,000 untuk diri sendiri saja duduk di rumah bandar, maka kita tak dapat mampu, tak boleh nak bantu keluarga kita mendapatkan perubatan yang bagus. Habis-habis pun klinik je. Klinik pun mahal kan? Klinik demam biasa pun bagi Panadol, walaupun bagi Panadol buat sesama je pun nak dekat 60, nak dekat 70. Kalau datang waktu malam, charge ni lagi mahal pula, 100 kan macam tu. Sekali datang. Untuk apa lagi? Mungkin juga kalau kita orang Muslim, kita ada keinginan. Kalau boleh, ayah dah lama hidup susah, mak dah lama hidup miskin. Lepas ni saya bila dah besar nanti, Aziz dah besar, Razik dah besar, Razik dah kerjaya, Razik nak mak dengan ayah pergi ke Mekah guna duit saya contohnya. Duit Amira. Amira nak guna duit Amira, nak pergi bawa mak pergi Mekah dengan ayah pergi. Kalau ada masa Amira pergi sekali. Kalau tak ada, tak apa. Biar Amira bayar duit mak dan ayah pergi Mekah contohnya. Kalau itulah value yang you pilih, maka seharusnya pilihlah, carilah kerjaya ataupun pendidikan yang sesuai untuk you boleh mampu untuk menampung pekerjaan untuk menampung kos belanja pergi haji, pergi umrah kepada mak dan ayah. Kerja macam mana cikgu? Ya mungkin jadi engineer Petronas, mungkin jadi accountant, mungkin jadi pegawai bank dan sebagainya. Sebab gaji dia 7,000, 8,000 ke atas dan boleh dapat mencecah belasan ribu. Lagi tinggi you punya qualification, lagi tinggilah gaji yang you akan dapat. Untuk apa lagi? Boleh jadi juga kita nak kerjaya, ada orang dia suka belajar. Cikgu, saya suka belajar. Lepas SPM ni saya nak belajar, nak buat matrikulasi, perayu. Kemudian saya nak belajar masuk diploma ataupun masuk buat ijazah. Lepas tu buat masters dan sampailah peringkat tertinggi saya nak buat PhD. Ataupun PhD saya nak buat postdoc dan sebagainya. Ada lagi tinggi, bukan tinggi ya, tambahan kepada PhD, postdoc namanya. Kalau jadi pensyarah, dia ada cuti khas untuk nak buat PhD yang kedua. Dinamakan sebagai postdoc. Ada orang dia suka belajar. Ada orang mungkin dia nak, hari ni mungkin dia belajar tentang accounting saja. Mungkin dia belajar tentang fizik je. Tapi mungkin satu masa dah kerjaya, aku ni baca Quran tak faham lah apa maksud Iqra', apa maksud Bismillahirrahmanirrahim, nak belajar bahasa Arab lah. Pun boleh gunakan duit gaji itu untuk belajar dalam bahasa Arab. Aku suka tengok cerita Korea lah, tak faham lah nak belajar bahasa Korea lah. Belajar bahasa Korea. Gunakan duit tersebut belajar untuk bahasa yang ketiga iaitu bahasa antarabangsa, bahasa Korea. Boleh. Dan akhirnya adalah bila kita berkejaya, kita ready, bersedia untuk persediaan hari tua. Tak naklah jadi bila kita dah tua, kita mengharapkan duit bantuan kerajaan saja kan. Tak apalah kalau mak dan nenek kita, tak apa dulu. Dulu mana ada sekolah macam sekarang ni. Mana ada kaunselor buat Google Meet, mana ada guru kaunseling dekat sekolah tu, tak ada. Sekarang ni dah ada dah. So sepatutnya akan datang, kita tak nak bila esok Amirah ke yang ada dalam ni, siapa lagi ada dalam ni kan, apa nama, Suzy ke, siapa ke yang ada dalam ni, Wan Aisyah ke dan sebagainya, esok dah tua, janganlah mengharapkan bantuan kerajaan ya. Sepatutnya you dah ada dah duit simpanan dalam pelaburan emas misalnya. You ada simpanan duit ASB misalnya, semuanya bernilai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bukan sepatutnya you jadi penerima bantuan miskin, tetapi you lah sebagai orang, you all semua ni lah. Ni insyaAllah cikgu doakan semua yang dengar ni esok kaya-kaya, jutawan, bajet tinggi-tinggi jadi jutawan. Kamu semua ni lah yang akan menjadi pengeluar zakat yang teramai kan. Orang minta tolong, kamulah orang yang pertama yang memberikan bantuan. Tak perlu minta bantuan kerajaan. Jadi kita kena bersedia dengan persediaan hari tua esok. Bila dah sakit pun pergi hospital tanpa ada subsidi kerajaan. Pergi nak buat bisnes pun kamu gunakan duit sendiri tanpa subsidi kerajaan. Inilah nilai-nilai kerja yang pada masa hadapan yang perlu kamu ambil kira. Sebab hari ini asalnya kehidupan ni mudah saja, tetapi manusia telah complicated. Telah menjadi lebih rumit lah
dan bila jadi rumit, manusia cuba untuk nak menjadikan hidup ni jadi lebih ringkas dan lebih mudah. Contohnya kalau dahulu, kalau kita tengok kalau kamu belajar tentang ilmu sejarah prasejarah, kehidupan manusia dulu mudah saja, iaitu bila keluar dia cuma nak makan, minum, buat pertanian sikit, betul buat penternakan, dah cukup. Pakaian 2-3 helai dah madai dah. Masak apa yang ada, betul macam itulah kehidupan dia. Kemudian tak perlu pun rumah, tak ada drawer kan. Sekarang rumah ni nak wardrobe lah, nak drawer kan, nak aircon. Hidup semakin complicated. Baju pun dah banyak dah, sampai tak larat dah nak lipat baju kan. Sampailah ada orang yang mencipta nak mudahkan kerja orang, buat satu alat mesin boleh lipat baju. Tetapi manusia memang tak cukup dengan apa yang ada. Walaupun ada mesin lipat baju, dia tak cukup. Dia nak juga satu alat mesin yang boleh lepas lipat baju, mesin tu letakkan baju, siap. Kalau boleh kita nak mudah saja. Begitulah. So hidup semakin complicated, semakin kompleks sebab kita yang buat begitu. Whatever pun, itulah satu ilmu lah sebenarnya. Satu sudut stres juga, tapi satu sudut yang lain dia bagus untuk otak, untuk macam-macam teknologi kita guna. Dengan iron steam lah, dulu guna air panas, dulu guna arang dan sebagainya. Sekarang betul guna elektrik, kemudian ada iron steam yang masuk kalau kita iron saja 5 baju terus settle dah kan, tak ada kedut-kedut lagi masalahnya. Baik. Kemudian value yang kita buat pemilihan kejayaan tadi adalah berasaskan kepada ni autonomi. Kita nak kerja yang macam mana? Cikgu, saya nak kerja yang terima sikit. Maksudnya autonomi, you berupaya nak jadi bos lah sebenarnya. Autonomi ni adalah orang ketua. Nak nak jadi bos. Jadi kalau nak jadi bos, tak sesuai jadi kerja yang kamu kerja di bawah penyelidikan orang lain. Kena buat macam apa contoh cikgu kerja yang autonomi tinggi. Mungkin jadi seorang engineer. Engineer you ada orang bawah dia. Ada juga bos atas tapi tak banyak. Kamu yang banyak mengawal orang bawah masalahnya. Apa lagi cikgu? Jadi CEO. CEO adalah ketua kepada syarikat jabatan. You yang akan kontrol semua anak-anak buah you. Tak ada orang atas you. Jadi apa cikgu? Jadi businessman. You yang buat bisnes, ikut suka hati dia. You nak tak harga berapa, awak nak letak gaji berapa, sebab awak adalah bos. Orang perniagaan. Itu satu. Kedua, saya nak bantu orang lain. Value cikgu, saya nak bantu orang lain. Carilah kerja yang boleh ada duit banyak, kemudian boleh jadi bantu orang lain. Macam Abid Liu contohnya kan, yang tengah viral dan sebagainya. Dia ada duit banyak, dia boleh bagi van lah, dia boleh bagi satu lori perubatan, dia boleh bagi macam-macam. KFC lah kepada frontliner, sebab duit dia banyak. Boleh bantu orang lain, orang miskin, bayarkan duit rumah, buat pula kedai, boleh bagi orang miskin yang tak ada duit ambil makanan kedai. Sesuai lah jadi seorang businessman macam Abid Liu contohnya. Lepas tu mungkin ada orang, cikgu saya nak glamour lah, saya nak nampak orang tengok saya, orang yang mak saya pun proud, saya pun rasa macam prestige, kedudukan yang tinggi. Dan saya nak ada jawatan macam ada yang bagi Datuk, Tan Sri, orang panggil saya profesor, doktor. Ya, carilah kejayaan yang sesuai macam nilai. Berdosa ke? Tak berdosa pun ya. Tak berdosa pun kalau you ada keinginan tu. Yang berdosa tu adalah dengki kat orang lain kan. Yang berdosa tu adalah ada kedudukan, merosakkan orang lain, memburukkan orang lain. Yang itu berdosa. Untuk kaya tak berdosa. Untuk nak ada kedudukan tak berdosa pun. Yang penting jangan angkuh, jangan sombong, jangan lupa diri. Yang tu baru dosa Untuk ada value tu tak ada masalah. Islam tak melarang pun nak jadi berangan nak jadi Perdana Menteri. Islam tak melarang pun kalau awak nak berangan nak jadi bos. Tak ada. Islam tak larang. Yang tak boleh adalah nak jadi bos, lepas tu nak buat nanya kat orang, buat zalim kat orang. Yang tu tak boleh. Yang tu baru dosa. Okey, baik. Kemudian nak apa lagi? Keselamatan pekerjaan. Okey. Cikgu, saya nak kerja yang saya selamat, sejuk, relax, tenang-tenang saja. Tak nak panas-panas. So kalau macam tu jangan pilih kerja seperti buruh kontrak macam Bangla ataupun Indonesia yang buat kerja ketuk kan. Walaupun kerja dia tu susah, panas, kena panjat bangunan tinggi-tinggi, tapi gaji dia tinggi. Cumanya keselamatan dia semakin kurang kan. Semakin dia naik ke atas, semakin kurang lah kerja dia. Tapi ada juga orang yang kerja yang dia naik ke atas tetapi keselamatan dia tinggi. Apa dia? Siapa tahu? Apakah jenis pekerjaan tu? Dia naik atas tapi gaji dia tinggi dan dia selamat. Siapa dia?
Pekerjaan apa tu? Siapa tahu? Halo? Ya Allah ada sini. Zida Afiq, apa dia? Okey, bagus Fatihah ya. Pilot. Dia naik atas, dia bawa kapal terbang. Bahaya, tapi kapal terbang adalah satu peralatan yang paling selamat ya. Okey, Fatihah nanti bagi tahu cikgu kan, dapat hadiah RM10 insya-Allah. Okey, pilot ya. Tinggi tapi yang selamat. Dan dia ada pasti. Fatihah, siapa suami kau? Oh, pilot. Kan? Dia lain sikit kan. Oh, suami Fatihah pilot. Wow kan. Contoh kan. Suamiku pilot kan. Ada drama kan. Nilofa dengan siapa dulu? Fatah Amin kan masa tu. Oh, macam Fatah Amin lah kau punya husband lah Teha. Oh, pilot dia. Okay, macam tu. Okey, kemudian apa lagi nilai? Nak kolaborasi, bekerja bersama-sama dengan orang lain. Ada orang dia suka kerja yang ada ramai-ramai. Kalau kerja seorang-seorang dia tak boleh. Dan ada juga orang sebaliknya. Contoh siapa yang suka kerja seorang-seorang? Artis, penulis, pelukis. Dia buat seorang-seorang je kerja berpuisi seorang-seorang kan. Ada orang dia suka buat ramai-ramai kan. Sebab tu kadang-kadang artis pun walaupun artis dia buat kolaborasi, nyanyi ramai-ramai dan sebagainya, berselawat ramai-ramai, kumpulan intim, hijab dan sebagainya. Dan kolaborasi. Kemudian apa lagi? Membantu masyarakat. Inilah betul nak kan apa? Pengiktirafan. Dapat Tan Sri Datuk tadi sebut yang saya umumkan kehadiran yang berbahagia Datin Sri, Datuk Sri Wan Nur Aisyah contohnya kan. Saya mempersilakan Datuk Sri Puan Sri Nur Nabila Amira Nabila contohnya kan. Dia nak pengiktirafan. Itu pun boleh, tak ada masalah. Ada orang dia nak ganti rugi, terima gaji yang setimpal dengan kerja. Jadi ahli politik contohnya kan. Nak pencapaian, berasaskan kemahiran latar belakang, nak kepimpinan, kreativiti, kepelbagaian, cabaran. Ada orang kerja dia tak nak kerja banyak-banyak masa, dia nak waktu lapang, nak relax saja kan. Jadi carilah kerja yang sesuai banyak waktu lapang. Antara kerja yang banyak waktu lapang adalah cikgu sekolah lah. Antara je lah waktu cuti sekolah insya-Allah cuti kan. Orang kata gitulah, tapi ada cikgu bagi tahu cuti pun macam tak cuti kan sekarang ni. Depends pada individu melihat definisi cuti yang macam mana. Ada orang kalau cuti ataupun kerja kerani kan, jadi kerani Sabtu Ahad cutilah, cuti dia tak akan buat kerja waktu tu. Kalau cikgu pun waktu Sabtu Ahad kadang-kadang dia bekerja juga kan. So ikut nilai orang berbezalah. Pengaruh berkebolehan untuk mengubah pendapat dari orang lain. Tadi orang ahli politik, dia nak dengar, dia nak bagi arahan, dia nak bagi idea hanya dengan cakap orang je. Inilah nilai-nilai, value-value yang ada dalam setiap individu. Yang ini kamu boleh bahas ataupun boleh tanya cikgu kaunseling di sekolah masing-masing lah. Nak tanya lebih lanjut. Okey, sebenarnya sebelum kan, sebenarnya kita nak cerita pasal tentang hala 7 SPM kan. Okey, baik. Pelajar-pelajar yang cikgu hormati sekalian, bila kita bercakap tentang soal SPM, kita dah terangkan yang lepas, sesi yang lepas bahawa SPM ini setaraf dengan peperiksaan IGSCE iaitu daripada England. Cikgu tambah lagi lepas disetaraf dengan peperiksaan England tu tadi, IGSCE itu, maka kelayakan kamu lepas SPM hanyalah kepada beberapa program sahaja, iaitu program pra-universiti. Sama ada program Prayu, apakah program Prayu? Kamu boleh masuk di college matrikulasi ataupun buat program Cambridge GCE A-level ataupun buat IB International ataupun I-level person, samalah A-level. Ini antara program-program yang ada yang boleh kamu masuk. Kemudian boleh masuk STPM, kemudian boleh buat program diploma ataupun mana-mana program pra-universiti yang ada di peringkat universiti. Okay. So bila program pra-universiti, inilah antara perbandingan yang ada. Program CJ matrikulasi, kaedah pelayan dia dalaman berterusan persaingan semester, ada peperiksaan, ada matrikulasi sekarang ni ada yang bersifat 12 bulan, ada yang 24 bulan. Ada pelajar yang memang cukup syarat, bagus result dia, dibagi tempoh 12 bulan saja setahun. Ada pelajar yang mungkin dia punya pencapaian tu tidak memenuhi syarat minimum, maka dia diberikan
kontrak 2 tahun, 24 bulan untuk habiskan matrik. Okay, baik. Dan subjek yang dia akan ambil adalah 6 hingga 7 subjek. Bayarannya hanyalah RM600 sebulan. Satu semester 6 bulan. Jadi you belajar ada yang 2 semester dan 4 semester sahaja untuk matrikulasi. Selepas tamat saja sijil matrikulasi ini, kamu akan ditawarkan tempat untuk buat ijazah sarjana muda degree. Okay, jadi ingat. Jadi kalau esok bila dah masuk dapat surat untuk isi borang UPU, jangan pelik. Cikgu, kenapa saya punya pilihan masuk universiti ni tak banyak? Okey, jangan buat-buat pelik ni, cikgu bagi tahu. Sebab di universiti banyak menawarkan program ijazah sarjana muda. Okey. Kebanyakan universiti hanya menawarkan program ijazah sarjana muda. Hanya beberapa universiti sahaja yang menawarkan program diploma, tetapi program diploma dia sangat terhad. Antara universiti yang menawarkan program diploma yang sangat banyak adalah UiTM. Yang tu banyak, you tengok banyak cawangan dia. Tapi kalau you tengok dekat USM, tak ada program diploma pun ditawarkan. UPM ada tapi pun tak banyak. UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah di Tanjung Malim, ada program diploma tapi juga tak banyak. USIM, you nak masuk USIM, cikgu saya minatlah masuk USIM, you tengok program diploma, tak ada ya. Sebab di universiti banyaknya dia nak program di peringkat ijazah sarjana muda ataupun dinamakan sebagai, ada yang dipanggil program bachelor, sama je. Degree ke, ijazah sarjana muda ke, namanya bachelor ke, sama je. Maksudnya peringkat undergraduate lah bahasa Inggerisnya, undergraduate, ijazah sarjana muda yang pertama. Ijazah yang kedua adalah dinamakan sebagai sarjana master. Dan kemudian sarjana yang paling tinggi PhD lah, filosofi, doktor filosofi. Itu dia punya, itu kaedah dia, maksudnya orang kata ranking dalam satu pengajian. Okey, setakat ni ada nak tanya pasal matrikulasi? Baca-baca. Ada lagi soalan? Setakat ni ada soalan? Boleh? Ya, ada. Tak ada soalan ya? Okey, baik, kita teruskan. Okey, ini A-level dan bayarannya RM600. Jadi setahun dalam RM1,200 saja. So alhamdulillah kakak dan abang awak yang lepas dah masuk dah pun minggu lepas orientasi untuk kemasukan ke kolej matrikulasi selepas SPM. Kemudian kita ada A-level. A-level ini banyaknya yang tawarkan adalah di tempat-tempat universiti swasta, ya, swasta. So harga dia RM20,000 ke RM38,000. Kalau mak dan ayah awak ada duit ataupun dah buat pun simpanan pelaburan pendidikan kepada kamu, tak ada masalah masuk A-level ini. Habis je A-level, anda akan dimasukkan ke UK lah. So universiti UK antaranya apa? Universiti Oxford, Universiti Birmingham lah kan, universiti yang hebat-hebat tu lah. Apa lagi? Universiti Durham dan sebagainya adalah berada di kawasan-kawasan UK sana. Dia akan hantar ke UK lah. Baik. Kemudian program IB ni adalah program bersifat international, ni adalah berkaitan dengan perakaunan. So kos dia adalah RM42,000. Kemudian program SES, dan kebanyakannya program ni adalah di peringkat di universiti swasta lah. Okay. Kemudian STPM, ramai yang tak dapat masuk matrikulasi ataupun mana-mana dapat tapi dia dapat offer STPM pun boleh, dan STPM hanya bayaran minimum lah ikut yuran STPM tersebut. Okay. So kesimpulan dia nak kata bahawa laluan selepas SPM ini nak cari tak tajuk je kan. So secara grafnya beginilah. Untuk pencakap suka pakai graf yang ni lah kalau buat poster dekat sekolah, yang ni lah cikgu akan guna yang ni. Nampak tak? Nampak tak ni? Tak apa nampak ya? Tak jelas sangat, kita ambil yang ini pun boleh.
Okey, yang ni. Nampak Nampak pelajar? Nampak. Okey, takut you all dah left, cikgu tak perasan sebab bila cikgu share screen, cikgu tak nampak you all. Kali tengok-tengok dah hilang pula kan. Okey, baik. Okey, ni dia. Antaranya program matrikulasi. Okey, mula-mula dia ini antara programnya lah, sama ada masuk ini sijil tinggi agama kepada pelajar yang ambil aliran agama lah. Cikgu difahamkan di Seksyen 24 ada pelajar aliran agama kan? Betul tak? Pelajar Seksyen 24, betul tak? Ada tak yang ada bahasa Arab sini? Hello? Betul tak Suzy? Ada ke join? Seksyen 24 ada pelajar ambil bahasa Arab kan? Ada. Tapi join hari ni rasa macam tak ada. Yang program ni tak ada. Okey, tak apa. Tapi nak kata, okey, kalau Seksyen 24, kalau ada yang ambil bahasa Arab, dia boleh ambil STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Okey, itu pendekatan 6. Ataupun tadi A-level semua adalah program persediaan luar negara. Kemudian inilah program diploma di IPTA. Macam cikgu katakan tadi, program diploma di IPTA hanya terhad. Hanya beberapa universiti je, UiTM, UNIZA, universiti yang baru. Kalau universiti yang apa nama tu, yang established, yang lama, UKM, UPM, tak banyak sangat menawarkan program diploma. Kemudian apa lagi program diploma yang banyak tawarkan adalah di peringkat politeknik. IPTS memang macam cendawan lah, tapi disebabkan COVID ni banyak universiti swasta atau kolej swasta yang bankrupt lah kan, istilah bankrupt lah, sebab tak ada student, dia pun tak boleh nak apa nama tu maintain lah. Jadi banyak yang tutup lah disebabkan COVID ni kan, sebab pelajar tak masuk, duit yuran tak ada, jadi dia tak boleh hidup. Kemudian asasi. Ustaz asasi ni dengan matrikulasi adalah setaraf. Cikgu, mana bagus matrikulasi ke asasi? Kalau tanya cikgu, sudah tentulah dalam dari segi prestige, pusat program asasi di universiti lebih prestige lah berbandingkan kolej matrikulasi. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab pusat asasi ni, contoh you masuk PASUM, pusat asasi di Universiti Malaya. Jadi secara apa nama tu, orang kata secara sifirnya, frankly speakingnya, kalau budak pelajar ni ambil asasi UM, sudah tentulah kalau cikgu pemilik UM, kalau masuk ijazah sarjana muda, sudah tentulah cikgu akan ambil pelajar yang daripada asasi lah, asasi UM tu lah, masuk universiti, masuk terus lah. Confirm kan, berbandingan kolej matrikulasi. Walau bagaimanapun, kalaulah you masuk pusat asasi universiti, nak jadi doktor, tapi tak dapat FOPLAT, tetap juga tak dapat masuk di UM. Sebab UM hanya ambil FOPLAT. Dia tak akan terima pelajar walaupun masuk universiti, tapi markah pointer dia 3.0 saja, you tak ada jaminan untuk masuk Universiti Malaya. You akan dicampakkan ke universiti lain lah untuk buat ijazah dan ikut sesuai dengan kredit ataupun CGPA yang you dapat. Tapi kalau budak walaupun you masuk kolej matrikulasi saja di bawah KPM, you dapat FOPLAT 4.0 result akademik, nak masuk UM tak ada masalah. UM mengalu-alukan kehadiran pelajar yang dapat FOPLAT untuk belajar di Universiti Malaya. Memang dipilih pelajar yang cemerlang. Okay, clear ya? Jadi nak kata asasnya sama, cuma kalau dari prestige, sudah tentulah pusat asasi ini lebih berprestige daripada kolej matrikulasi. So kalau nak cakap perayu yang lebih orang kata nampak perayunya, sebab namanya pun perayu, duduk pula kat universiti. Sebab belajar di asasi UM, memang belajar kat UM lah. So dapatlah suasana UM. Tapi kalau belajar di kolej matrikulasi, suasana tu bukan suasana universiti. Suasana kolej saja. Kau belajar dengan dia je lah. Senior ataupun dia saja. Ada 2 tahun, 2 kohort saja. Tak jumpa pun abang-abang senior. Tapi kalau belajar di pusat asasi, jumpa dah senior-senior 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bersama. Jadi itu dinamakan program pra-universiti.
Baik. Kemudian kita juga ada program kalau nak jadi cikgu, dulu jadi cikgu masuk maktab buat diploma. But now sekarang ni ramai abang dan kakak awak salah faham kan. Dia ingat macam dulu kan. Mungkin sebab dia maklumat daripada mak dan ayah dia kot kan. Masuk maktab salah ya. Sekarang ni Kementerian Pendidikan hanya menerima pelajar yang nak jadi cikgu, dia mesti ada ijazah. Jadi specialnya di peringkat di KPM buat, habis SPM, dia akan ada interview dan result keputusan SPM tu memenuhi syarat iaitu 5A ke atas, layak untuk diterima memohon program ijazah sarjana muda pendidikan perguruan ni. Dan dia masuk kat situ setahun, kemudian buat tambah 4 tahun lagi untuk buat ijazah. Keluar ada ijazah, jadi cikgu. Dia hantar serat ke sekolah-sekolah, posting ke sekolah, gaji dia gaji setaraf mereka yang ada ijazah lah. 3,000 ke 4,000 sebulan insyaAllah. Okey, dan kemudian kita juga ada program Diploma Kemahiran Malaysia. Hanya ini sajalah 11 laluan pelajar-pelajar lepasan SPM yang awak boleh laluinya. Okey. Ini saja yang awak boleh laluinya selepas SPM. Okey, dan selepas awak lalui semua ni, setam ke diploma ya, you takkan lalui semua ya. Maksudnya setiap orang tu dia akan pilih satu jalan je. Sama ada dia ambil tingkatan 6, sama ada dia ambil diploma, sama ada dia ambil matrik, sama ada dia ambil diploma kemahiran, dia guna satu jalan je. Okey. Untuk ke mana? Untuk nak buat program ijazah sarjana muda ataupun nama program bachelor ataupun namanya program degree. Itu sama je, maknanya sama je kan. Proses maknanya dia sama je. Untuk ke program tersebut. Cikgu, mana yang lebih bagus? Tingkatan 6 ke, diploma ke, matrikulasi ke? Kalau tanya saya, semuanya ini semuanya bagus ya. Tak ada yang tak bagus. Semuanya adalah value yang ada. Kalau awak masuk program diasasi dan program matrikulasi, program ini adalah program fast track. Lajulah nak buat ijazah. Okay, sebab matrik ni setahun je, 1 tahun. Asasi ni pun 1 tahun je. Kecuali ada yang kawan kita yang bukan result dia cukup-cukup makan saja, cukup lepas syarat je masuk matrik, dia bagi 2 tahun. Tapi program setahun ni dia fast track. Belajar setahun, awak dah jimat 1 tahun umur untuk buat degree. Lepas tu buat degree 4 tahun ke 3 tahun, you dah jimat lagi dalam setahun, 2 tahun lagi. Jadi maksudnya kalau kawan kita you boleh masuk, kalau contoh hari ni lepas SPM, katakan SPM tahun ni, you akan masuk universiti sama dengan abang awak tahun lepas yang baru masuk tingkatan 6 rendah. Bila awak tingkatan 5, awak akan sama-sama ambil dengan abang awak dan tingkatan 6 atas, maksudnya 2 tahun yang lepas. So awak dah jimat 1 tahun. Itu namanya program fast track. Laju. Jadi awak jimat lah. Maksudnya kalau kerja, biasa orang kerja umur start 24 tahun, awak dah mula kerja umur 23 tahun. Jadi kalau kerja kerajaan ni, untunglah kalau kerja awal ni, duit pencen apa semua makin banyak. Maksudnya cepat kerja, gaji pun banyak, keuntungan dari segi itulah masa, kepantasan masa. Dia fast track, laju. Itu maksud dia. Okay, clear? Ada soalan nak tanya? Jadi kalau kamu tanya lagi, tak perlu lagi tanya soalan tu. Semuanya bagus. Yang membezakan adalah fast track je. Itu saja. So, pun diploma, you boleh masuk diploma, belajar 3 tahun. Lepas 3 tahun, lepas tu tunggu berapa bulan, lepas tu baru masuk. Masuk buat ijazah. Kawan ni dah masuk matrik. Setahun je. Tahun kedua je dah buat ijazah. Diploma, kamu buat diploma 3 tahun. Sebab itu sambung ijazah 4 tahun. Jadi 7 tahun. Kawan kita yang masuk matrik 1 tahun, dia sambung buat ijazah 4 tahun. So dia ambil masa 5 tahun saja. Okay, 5 tahun. 4 tahun, setahun. Biasa program engineering, program-program yang profesional bersifat 4 tahun. 4 tambah 1 jadi 5 tahun. Diploma 3 tahun, lepas tu tambah 4, 7 tahun. So you dah jimat 2 tahun untuk program fast track ni. Okay, ada soalan cakap ni? Boleh? Ke laju sangat? Wan Syah? Okay, jelas ya? Baik, bagus.
Okey. Kemudian tadi cikgu ada bagi tahu tadi tentang program sijil kemahiran ataupun diploma kemahiran Malaysia. Kepada pelajar-pelajar yang mungkin ialah bukanlah dia tak pandai, bukanlah dia tak nak belajar, tapi mungkinlah kedudukannya ataupun nasibnya begitu, takdirnya begitu, ataupun memang awal-awal memang malas nak belajar, tiba-tiba hujung-hujung baru nak belajar, maka boleh juga lah untuk masuk sijil kemahiran Malaysia. Walaupun result kamu cuma dapat 2 lulus saja, iaitu Bahasa Melayu dengan Sejarah saja lulus, tak apa, jangan putus semangat, jangan putus asa, kamu boleh masuk ke peringkat sijil kemahiran Malaysia. Ke mana tempat dia? Antaranya inilah maksudnya program-program yang menawarkan. Jadi senang saja kalau cikgu, kalau awak keputusan SPM hanya dapat Bahasa Melayu lulus, Sejarah lulus, 2 ataupun 3 saja lulus, yang lain gagal, masuklah ke IKM. Masuklah program apa dinamakan program PVET MARA lah. Yang ini program dia memang untuk bantu pelajar-pelajar yang lemah dari segi akademik, tetapi dia bagus dari segi kemahiran. Masuklah program-program di IKM ini. So syarat dia tak susah pun. Yang ini kita akan bincang kemudian syarat-syarat syarat-syarat kemasukan di IKM. Tapi nak kata syarat asas dia hanyalah ini saja. Warga negara, tarikh Bumi Putera, umur 17 tahun, sihat tubuh badan, lulus SPM. Apakah saja syarat lulus SPM? Kalau boleh dia nak lulus mana-mana satu kepujian dalam masa pelajaran, BM ke, agama ke. Kemudian kalau boleh lulus matematik. Okey, ini 2 subjek ni lulus saja pun dah cukup syarat buat sijil. Tapi kalaulah kamu boleh dapat lulus SPM, kemudian dapat 3 kepujian dalam SPM, dalam matematik ataupun mana-mana subjek aliran ni, ataupun pelajaran yang lain, pada bahasa Inggeris lulus, kamu layak untuk buat di diploma. Okey. So ini antara program yang ditawarkan. Ini tadilah kalau oil and gas jadi offshore tadi. Nak hantar mak pergi haji, nak naik kereta Toyota Alphard Wildfire, kerjalah di kerja offshore ni. InsyaAllah duit banyak kan. Kemudian ini antara kerja lah, otomatik, betulkan kereta ataupun suka buat perabot apa semua ni. Ini jurusan-jurusan yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang mana result SPM-nya hanya dapat 3 lulus saja, ataupun dia dapat 3 kepujian boleh buat diploma dengan syarat matematik, bahasa Inggeris kena lulus. So semua ini mesti bermula dengan PDPR. Sebab tu cikgu kena terangkan. Semua nak masuk ni bermula dengan PDPR. Soal kamu tak faham cerita lain, tapi masuk PDPR, insya-Allah masuk lama-lama Allah akan bagi mudahkan urusan kamu, Tuhan akan mudahkan urusan kamu, boleh faham, boleh lulus, dapat kepujian. Nanti dalam rancangan ataupun hujung tahun cikgu akan terangkan satu benda momentum yang sebenarnya kamu tak perlu rasa stres sangat. Chill saja belajar. InsyaAllah kamu akan berjaya mengikut acuan seperti mana yang cikgu nak buat. Cikgu sedang acukan kamu, maulkan kamu ke arah ke sinilah tanpa kamu sedar tak sedar. Dan harapan cikgu kepada pelajar SMK UHJ 23 juga kepada pelajar-pelajar yang menyertai program ni, session 24, so kurang-kurangnya kamu habis SPM, paling rendah pun you all layak buat CJ ataupun di diploma. Kalau boleh diploma lah. Boleh dapat 3 kepujian, cikgu sangat suka kalau kamu boleh buat program diploma. Iaitu pastikan matematik lulus dengan sejarah tu lulus. Dapat kepujian lagi bagus. Yang lain semua boleh dapat kredit. Jangan ada subjek yang gagal. InsyaAllah kamu boleh buat diploma di peringkat MARA. Sebab apa kehidupan MARA bagus? Macam cikgu bagi tahu, apakah kelebihan dia? MARA, you dapat allowance sehari hidup. Asrama dibagi percuma. Boleh lepas belajar diploma, dia akan hantar awak ke Uni KL. Belajar peringkat ijazah ataupun pergi luar negara. Ini dia. Dan ada pengiktirafan MQA, JPK, industri dan badan profesional. Okey, yang ni kita akan cerita kemudian insya-Allah program yang lain. Okey, apa lagi? Okey, ini contoh-contoh program diploma yang ditawarkan di peringkat IPTA Universiti Awam. Ini je lah. Antaranya diploma sains, kat mana UPSI, sains matematik UPSI, teknologi makmal UPSI ya, UPSI ataupun orang panggil UPSI sebenarnya. Inilah universiti-universiti yang menawarkan program-program
diploma. Mana ada UPM, UKM, tak ada. UiTM tadi yang ada. Okay, itu sajalah universiti-universiti yang menawarkan. UPM adalah juga ni, diploma kesihatan, pertanian, itu pun dekat Sarawak sana. UNIMAP ya. So universiti yang kecil-kecil ni yang biasanya yang yang tawarkan program diploma. Okay. So tadi secara umumnya program College Multikasi ni pun cikgu akan bagi slot yang khas untuk ni. Ini secara umum je lah program sistem 2 semester. Bidang sains, kejuruteraan. Okay, ni nanti cikgu buat tajuk lain untuk khas untuk multikasi saja. Ini nak bagi umum je. So syarat untuk nak masuk program ni je aja. So kurang-kurangnya grade C untuk semua mata pelajaran ni. Tapi kalau dapat lebih tinggi lagi baguslah. Tapi ini syarat umum saja untuk engineering. Kemudian untuk perakaunan ini syarat umum je. Bahasa Melayu C, bahasa Inggeris C, matematik C, fizik C, yang lain C, lulus sejarah. Ini saya cakap umum. Lagi tinggi lagi bagus. Ini pun sama juga. Okay? Kalau nak masuk yang account professional, bahasa Melayu C, tapi sebab professional ni sebab ada bahasa Inggeris, dia nak hantar kalau negara ada A-level, bukan A-level, ACCA, account ACCA nama dia. Dia nak A tolak, matematik A, matematik tambahan C. Ni pasal dia professional, ni syarat dia. Okay, kan? Tak adalah susah sangat pun sebenarnya. Syarat dia tak adalah tinggi sangat. Itu tadi. Okay, yang ni kita akan bincang kemudian. Okay, apa lagi cikgu nak cerita? Okay, kita bercakap tentang gaji SPM. Inilah kalau nak lantikkan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ini tadi. Kalau ni SPM, levelnya ni lah. Okay, so kalau jadi pembantu pertahanan awam, kurang-kurangnya constable ataupun private je lah dia punya akhir pangkat dia contohnya. Okay, grade dia pun ni. Contohlah kalau lepas tiba-tiba ayah suruh kerja, mak suruh kerja kan. Ini maklumat jawatan dia. Gaji dia hanyalah, inilah gaji dia RM1,300, maksimum RM4,000. Kenaikan setiap tahun RM100. Inilah gaji dia bermula RM1,300, tambah allowance semuanya adalah lebih kurang RM2,000. Ini gaji dia. Berbanding kamu ada ijazah, okay, kita ambil diploma dulu. Kalau kamu ada diploma, katakanlah awak jadi suka bahasa Inggeris, nak jadi ahli jurubahasa. Untuk gaji peringkat diploma, tengok gaji bermula RM1,500, kemudian gaji maksimum RM5,600, kadar kenaikan RM145. Beza berapa tadi kenaikan tahunan? RM40. Okay, ini RM1,500. Kita tengok ijazah sarjana muda. Ya, katakan you jadi accountant, ramai yang nak katakan accountant. So tadi RM1,500 diploma. So kalau you bermula dengan RM2,800, gaji maksimum pun RM9,500, kenaikan tahunan RM225. Nampak berbeza gaji mengikut kelayakan akademik you tadi. Penting. Ataupun awak nak jadi apa lagi? Okay, kalau nak jadi tentera misalnya. Abang cikgu saya nak jadi tentera laut kan, maritim. Ya, lieutenant muda, okay, dia bermula dengan RM2,500. Kenaikan RM230. So setiap pejawatan tu dia tak sama. Tetapi saya nak katakan dia bermula dengan gaji RM2,500. RM2,500 ni adalah gaji pokok ya, belum tambah allowance. Allowance lebih kurang tambah lagi RM900. So almost RM3,000 sebulan gaji awak untuk biayai kehidupan. Untuk sendirian, so nak kahwin, ada anak dan sebagainya lah. So dia akan naik pangkat, naik gaji RM230 sebulan setiap tahun. Okay, baik. Lepas tu suruh belajar tu, nak suruh belajar benda-benda ni lah. Yang ayah suruh belajar, mak suruh belajar, nangis-nangis, cikgu marah, kejar awak belajar sebab kita nak awak jadi orang yang ekonomi dia stabil masa depan kan. Okay, supaya awak jadi ada pangkat, cikgu bangga, oh lieutenant muda ataupun oh lawyer, lawyer Wan Nur Aisyah kan, lawyer Nur Amira Nabila masuk TV ada syarikat. Cikgu akan bangga, mak ayah pun akan bangga. Kan kawan pesan, kawan aku lah, kawan sekolah dulu baguslah dia ni, dah berjaya dan sebagainya. Itu yang kita nak kejar supaya awak belajar dan belajar. Okay, ini secara umum je. Untuk buat diploma tadi 3 kepujaan termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Ini tadi sama tadilah, umum saja. Okay. Ni kena rajin-rajin tengok syarat-syarat kelulusan ni lah. So jadi kiraan dia. Okay, baik.
Okay. Ni. Okay dah. Okay dah, cukup lah. Ni je lah kita nak bincang sebut 1 jam je. Itu untuk pengenalan sahaja untuk program ni. Yang detail matik cikgu akan zoom. Sekarang ni cikgu nak bagi you faham benda ni sahaja dulu. Iaitu 11 perkara ataupun laluan-laluan yang ada selepas SPM. Okay, cikgu buka soalan. Sekiranya ada. Cikgu, saya nak tanya boleh? Boleh, silakan Ain Alia. Oh, Ain. Cikgu. Okey. Alumni Cikgu, kita kalau Alia. macam tu kan. Kita ambil Bachelor of Psychology with Honours Youth and Community Development. So, kita boleh sambung terus master ke ataupun still kena ambil degree lain sekali? Maksudnya, Okey. saya tak faham maksudnya. Okey, kalau konsep bachelor, katakan you dah ada bachelor psychology, you nak buat masters, tu tak apa. Janji ada duit je Alia. Ain Alia ada duit je, you boleh buat master. Itu tak ada masalah. Dan tapi dengan syarat you punya pointer tu mesti, kalau tak salah cikgu, pointer awak mesti 3.0 ke atas untuk buat masters. Kalau bawah 3.0, disuruh awak ada pengalaman kerja dulu sebagai psikologi ataupun buat kerja tu, baru dia akan accept awak untuk belajar masters. Masters dia bukan syarat kelayakan untuk bekerja ya. Masters tu dia kelebihan saja untuk banyak kerja. Kecuali Ain nak masuk dalam jadi pensyarah. Kalau Ain nak jadi pensyarah, bukan masters, dia nak PhD. Baru boleh layak jadi pensyarah. Hari ni ada PhD, baru boleh jadi pensyarah. Okay, clear Ain? Clear cikgu. Terima kasih. Ya? Baik. Amira, cikgu saya ada soalan. Untuk UiTM yang menawarkan banyak bidang tadi, UiTM ni terbuka ke tertutup? Apa maksud terbuka tertutup Amira? Cikgu tak faham. Boleh buka mic je terus. Masuk Amira apa tu? Saya ada belajar juga dekat tempat lain cikgu yang dikatakan untuk universiti terbuka ni, kalau macam contoh UPM, sekali kita masuk untuk diploma, dia akan tawarkan terus degree. Tapi berbeza untuk UM. Kalau UM ni sekali kita masuk untuk diploma, tak semestinya kita akan sambung degree kat tempat sama. Memang betul. Sama je. Konsep diploma ni begitulah. Lepas habis diploma, tidak ada jaminan untuk awak layak untuk buat program ijazah dekat mana-mana universiti. Even UiTM pun, kalau you tak cukup syarat CGPA awak tu, diploma UiTM dia nak 3.0, awak tak capai 3.0, UiTM pun tak nak pelajar-pelajar result rendah, dia nak pelajar yang cemerlang saja. Jadi memang mana-mana program diploma dah habis-habislah. Maksudnya tak ada jaminan untuk kamu dapat buat ijazah. Tapi kalau result bagus, nak sambung ijazah, insya-Allah dipersilakan, memang dia nak. Boleh, tak ada hal. Okay, clear tak Amira? Cumanya kalau belajar di UiTM 3 tahun, jimat sikit belajar UiTM, dia buat degree, ada kursus-kursus subjek-subjek yang kita boleh skip. Jadi boleh jimat. Mungkin orang lain belajar 3 tahun, 4 tahun, you all mungkin belajar 2 ataupun 3 tahun saja. Itu special di UiTM sahaja. Tengok kos bidang juga, khusus bidang. Yang tu tak apa, kemudian kita akan panggil UiTM, yang tu you all boleh search sendirilah insyaAllah. Boleh Amira? Clear? Amira, jelas tak? Jelas. Jelas ya? Okay, baik. Okay, Karo Ikwan. Cikgu, saya pun ada soalan, apa kelebihan setiap program kos sendiri? Program macam mana tu Karo Ikwan? Karo Ikwan, cikgu tak faham soalan dia apa. Apa kelebihan setiap program? Apa maksud Karo Ikwan? Diploma apa semua tu. Okey, macam cikgu nyatakan tadi, semua program tu bagus. Yang membezakannya adalah fast track tadi. Kalau ingat, kalau program diploma, macam cikgu bagi tahu tadi, tengok gaji dia. Kalau awak kerja kerajaan, okay, kerja SPM ni, senang cikgu cerita, SPM ni kalau awak keluar jadi pekerja, awak hanyalah pekerja sistem sokongan saja. Sistem sokongan. Maksudnya, kerja jadi kerani, jadi pembantu, ni yang kerja-kerja contohnya, juruteknik.
pegawai immigration yang mana tahu? Tu yang jaga pagar tu, yang jaga maksudnya yang jadi guard kat depan tu kan, yang macam tu lah, bukanlah guard tapi dia pegawai juga, pegawai immigration tapi grade 19, grade rendah. Grade rendah yang bergaji RM1,360, grade rendah. Maksudnya yang SPM. Tapi kalau kamu ada diploma, awak separuh pegawai. Belum pegawai lagi, separuh pegawai. Contoh jururawat kan. Jururawat ni diploma je syarat dia. Dia tak jadi doktor kan. Kan lain jururawat dengan doktor. Jururawat pun orang suka juga. Tetapi kalau orang sebut Dr. Khairul Ikhwan kan lain. Kalau sebut jururawat Ikhwan kan, boleh ada jururawat lelaki ada tahu sekarang. Kalau Khairul Ikhwan jadi jururawat, ada jururawat lelaki ada, tak ada masalah. Memang dah ada pun. Sebab ramai badan lelaki besar-besar kan, kesian nurse-nurse tengok air tu COVID kan, nak pusing pun berat kan, badan gemuk sebagainya. So kalau ada lelaki kan senang seorang je buat pak kan. Kalau perempuan terpaksa dia tolong 4-5 orang kan nak terbalik kan orang gemuk tadi. Jadi itu dah kelebihan diploma tu tadi. Kalau kejayaan ni dari segi gaji dia ni lah, takat ni je lah maksud awak. Tapi kalau awak ada ijazah, macam awak ni lah, cikgu saya nak job, awak boleh jumpa pergi pejabat tu, semua tu cikgu tu. Guru kanan tu cikgu, kaunselor cikgu. Hanya grade 41 ke atas ni dia yang boleh, yang ada ijazah boleh chop mengesahkan dokumen-dokumen awak. Level dia tinggi, maksudnya boleh mengesahkan awak punya dokumen. Pelajar yang mereka yang SPM, yang latar belakang diploma, tak boleh pun chop awak punya sijil pengesahan untuk sambung belajar dan sebagainya. Tak boleh, tak layak. Orang tak nak terima. Orang nak yang profesional, jumpa lawyer, Pesuruhjaya sumpah kan, pengetua ataupun cikgu untuk nak bagi pihak untuk buat pengesahan awak punya dokumen. Tu tadi. So itu dari segi gaji, dari segi kerjaya. Kalau ikon kata dari segi, kalau nak tanya dari segi kelebihan belajar, konsep dia sama, cumanya bezanya tahun lah tadi. So belajar diploma 3 tahun, nak sambung ijazah tambah 4 tahun. Berapa jadi? 7 tahun. Tapi kalau ambil program metrokasi, belajar 1 tahun. Lepas tu sambung ijazah 4 tahun. So you ambil masa 5 tahun saja. So 5 tahun dengan 7 tahun, you dah jimat 2 tahun. You dah masuk kerja awal. Dah jadi profesor ataupun profesional yang awal daripada tu. Kecuali jadi doktor tu cerita lain lah. Doktor walaupun dia lambat belajar 7 tahun, tak apa. Gaji dia itu yang orang yang jadi isu pun. Gaji sekali masuk 7,000, 8,000. Doktor pegawai perubatan saja gaji dia special lah. Dia merentasi semua gaji orang lain ya. Kita tengok contoh mana gaji pegawai perubatan dah kat sini. Pegawai perubatan KLMN. Ya laut, pegawai penerbitan, penilaian, penyelidik, pergigian. Okay lah ni, doktor gigi lah kita kata kan, doktor gigi. Okay, no, doktor gigi. Orang lain 2,000 tadi, 2,500. Dia start 2,800. Okay. 2,800 tambah allowance dia, allowance orang lain 900 ke 1,000 je, allowance dia 2,000. So dah nak dekat 5,000 starting dia. Kemudian tengok allowance rumah ni, allowance rumah dia 250, 300 ni, besar ni allowance dia. So ni berapa ni? 300 dah 1,000, 1,300, dekat nak dekat 2,000 dia punya allowance dia kalau jadi pegawai. Ini pegawai perubatan lah, pegawai gigi, doktor gigi lah. Contoh, ada tak pegawai perubatan kat sini? Okay, pegawai psikologi dia rendah sikit. Ni 2,000 je tadi kan, doktor tadi 2,800. Okay, baik. Okay, mana lagi pegawai doktor, pegawai perubatan ni. Okay, tengok ni gaji dia. Yang ni tengok. Tadi doktor gigi 2,800 kan. Ini doktor, ni 2,900 dia bermula. Slide tak nampak eh. Tak nampak? Tak nampak slide. Oh, okey, jap. Cikgu dah pusing ni. Dah tutup tadi. Dah tak kita tahu ni. Senyap je Khairul Ikhwan ni. Ni gaji doktor ni tengok. 2,900. Nampak tak? Nampak. Nampak? Halo? Nampak. Nampak. Nampak lah, 2,900 gaji doktor ni. Kemudian, okay, tengok ni.
Tapi kalau dia ada perubatan, ada yang gaji doktor dia bermula 3,600. Ada doktor yang gaji dia 5,000, 5,000, 6,000 ni, tengok ni. Dia tak sama ni. Okay. So cikgu tak patah balik kalau awak kelulusan SPM, katakan jadi operator je lah kan. Ataupun bomber lah kan. Jadi bomber kan. Gaji 1,300 kan jauh tu. 2,900 dengan 1,300 gaji. Okay, kenaikan pun RM100 saja. Okay, kalau diploma tadi 1,500 lebih kurang. Katakanlah awak nak jadi okay, kalau awak diploma awak menjadi penghulu kampung ketua penghulu kampung tu diploma aja. Gaji dia ni RM1,400 ni. Nampak ni kan, kenaikan dia tahunan kan. Tapi tak apalah, ketua kampung boleh lecop. Tapi kalau jadi cikgu yang diploma, yang jadi kerani, benda takbir, diploma tak boleh cop. Penghulu tak apa, dia boleh cop. Okay? Tapi kalau ada ijazah, boleh cop. Ini tadi, accountant. 2,800. Ini cikgu cerita pasal value kan. Nak kerja memang kita nak duit banyak. Ada ke yang tak nak duit kan? Semua nak duit kan. Nak kaya, nak selesa dan sebagainya. Kadang-kadang memang sekarang ni cikgu buat apa duit dunia tak, kita memang perlukan duit untuk dunia kan. Nak tolong orang, nak belikan gadget macam Abid Liu kan. Macam banyak-banyak orang dia boleh tolong kan. Cerita peribadi dia pasal video tu, yang tu awak tak boleh campur. Selagi benda tu tak nampak, jangan buat dosa kan. Aib orang tu. Itu tak payah terpengaruh dengan orang-orang yang nak buruk-buruk orang lain tu. Itu cerita bab lain lah. Baik. Clear ya, kira-kira. Kemudian Aiman, cikgu saya nak tanya, kalau kita nak jadi pemain bola sepak perlu ke pakai sijil SPM? Okey. Baik, kalau untuk atlet, bagus soalan Aiman ni. Untuk atlet, bagus kalau ada SPM. Sebenarnya boleh masuk MSN ya. Maksudnya kalau atlet ni, kalau awak masuk bahagian sekolah sukan Bukit Jalil, kalau ada ijazah lagi bagus. Dia kat masuk universiti, dia ada laluan atlet ke UPU. Dulu ada. Kalau Aiman adalah atlet, atlet katakan peringkat kebangsaan, dia ada program khas ni. Namanya Pusat Asasi Sukan di UiTM ada, dekat MSN pun ada. So you akan ambil diploma ataupun ambil sarjana sains sukan. Syarat dia 3 kepujian sahaja. Bahasa Inggeris, sejarah dia lulus. Dia mesti mewakili negeri ke tingkat kebangsaan dan mesti sukan aktif sekurang-kurangnya 2 tahun. You masuk, ini program khas. Dia tak perlu pun you dapat 9A straight A kan untuk nak jadi nak masuk ke UiTM tu. Sukan dia special. Kalau ada SPM lagi bagus. Lagi bagus kan. Ada ijazah lagi bagus kan. Gaji pemain bola sepak profesional gaji dia 4,000, 5,000, 6,000. Cumanya nasib lah kalau buat masuk kelab sukan yang nak bankrupt tu kan. Tu yang jadi unsur-unsur surat khabar tu tak bayar-bayar. So kalau nak jadi pemain yang bagus, jadi buat betul-betul, nanti TMJ JDT akan ambil awak kerja dengan JDT, main dengan JDT, insyaAllah gaji lumayan. Jadi pemain yang lumayan sekarang ni cikgu tahu pemain JDT. Tu tadi. Okey, Siti Nurhayani. Cikgu, saya nak tanya macam mana kalau ada keinginan nak study abroad lepas SPM dan macam mana caranya? Lagi-lagi dalam bidang sains komputer. Okey, bagus soalan ni, soalan Hayani ni. Okey, kalau nak belajar abroad lepas SPM ni, macam cikgu katakan tadi, you mesti ambil program sama ada you bagus straight A dalam SPM. Mesti 7A ataupun 9A lah. Soal banyak A lagi bagus lah. 7A ke atas. Sebab bila you dapat straight A, you akan ditawarkan sekolah beasiswa JPA ataupun beasiswa yang di Pertuan Agong untuk pergi ke mana? Untuk keluar ke luar negara. Okay, semua ada ni. Program yang 9A. Ini permohonan.
Okey, ini antara universiti-universiti yang ditawarkan untuk program di universiti. Itu satu perkara lah, iaitu awak mesti bagus dalam dapat straight A lah dalam SPM. So dia akan hantar awak ke sini. Nampak tak dah ni kecil tak? Ini universiti antarabangsa lah. Ini Masters, PhD, ijazah je. Ini program program HP. Beasiswa luar negara. Okey, you boleh tengok kat sini antaranya ini you kena tahu. Ini antara sponsorship yang hantar ke luar negara ni, JPA, pergi ke Jepun, Korea, Perancis, Jerman, Petronas, Bank Negara, Khazanah. Ini orang-orang kaya ni dia akan hantar awak ke luar negara. Ni peneraju. Siapa ada accounting masuk yayasan peneraju pun bagus. Mula-mula belajar setahun kat Intech, kemudian dihantar ke luar negara buat CIT ataupun dihantar ke Australia dan sebagainya lah. Ni contoh ni. Result dia mesti kena kau lah. Anak Cikgu Haji Syam kenal ya, student kita ni. Haji Syam, anak dia SPM tahun lepas, alhamdulillah dapat yayasan peneraju dan dapat offer untuk buat SCCA kat sini. InsyaAllah setahun di Sunway University, kemudian dihantar ke luar negara lah, ke UK insyaAllah. Ada yang dihantar ke England, ada yang dihantar ke Australia. Ikut apa yang dia layak lah. How long program ni? SCCA 3 years. CAEW 5 years. CPA 2 years. Ni tadi. Kalau ini cakap pasal accounting. So kalau minta maaf hari ni cerita pasal Science Com. Untuk program Science Computer hari ni biasanya kerajaan not compulsory dihantar di peringkat luar negara. Cukup you belajar dalam negara. Rasanya dia tak taja yang tu. Kecuali hari ni you masuk dalam MARA. MARA dia akan hantar luar negara. Ada program abroad ke antarabangsa bawah luar negara. Dia tak panggil sebagai sains komputer hari ni. Dia dinamakan sebagai apa yang cikgu pernah bincang sebelum ni. Kita bersifat tentang bidang apa dinamakan sebagai artificial intelligence. Sains komputer ni dia luas ya. So, sebenarnya kita bercerita tentang artificial intelligence. You belajar tentang ini. Hari ni kita sembang berbual kejayaan hari ini adalah bersifat mesin. Semua manusia telah digantikan mesin. So seperti mana cikgu bagi tahu sebelum ini, kejayaan bank, ada bank yang dibuat tanpa ada orangnya dalamnya. Tanpa pegawai. Semua dibuat oleh aplikasi. Software, application. Okay, macam kita beli Shopee. Dan takkan ada berlakunya penipuan. Shopee hanya akan bayar payment kepada penjual selepas pembeli menerima barang tersebut, baru penjual dapat duit income tersebut. Okay, kalau selagi tak dapat, dia tak adalah. Tak akan dapat. Jadi tidak akan ada berlaku penipuan. So kawan-kawan kita yang live ni dah isi borang ni kah? Borang pendaftaran ke? Pula kan. Okay, alright. Okay, clear tak Hayan ni? Kalau nak masuk MARA, tapi tak apa. MARA tu nanti kita akan bincang kemudian juga. InsyaAllah cikgu akan jemput orang MARA juga untuk cerita yang lebih detail lagi dia punya badan, sistem. Yang ni untuk saya punya slot, cikgu saya cuba untuk bagi secara umum. Sebab kalau saya panggil orang luar, saya takut cikgu bimbang adalah dia touch and go je. Dia tak zoom apa yang benda yang sepatutnya kamu perlu tahu. Kebanyakan penceramah luar yang kita jemput, dia hanya touch and go saja. Cerita pasal college dia tak cerita pasal keseluruhan. Yang itu tadi. Yang kamu ni cikgu nak supaya kamu dapat secara keseluruhan, insyaAllah. Okay, so tadi kita tengok siapa Amira tadi ya. Amira, mana nama awak? Siapa yang banyak soalan tadi? Ada tak? Yang bagi soalan tadi pertama Teha, ni Amira ada, cikgu nak 5 orang ni. Okey, siapa lagi? Siapa tanya tadi? Wan Aisyah ada tanya? Tak ada? Tak ada?
Siapa tadi tanya? Aiman ni. Kalau tak ada nama, cikgu tak bagi dia nak top up ni. Ini akan dapat top up RM10 insyaAllah. Tapi ujung bulan ya. Mana tadi nama Haryani? Ada isi borang tak? Baru nak isi cikgu. Baru nak isi, sila isi. Siapa lagi tanya soalan tadi dalam tu? Teha ada isi belum? Aiman tanya juga kan? Mana Aiman? Aiman nombor apa? Nombor Aiman mana nama? Tak ada, cikgu tak tulis, tak dapat dia. Tak ada top up. Aiman tak tulis. Dia dah terlive. Dia ada, tu dia dah tulis kan? Dia tulis dah, sekejap. Teha pun tulis. Okay, 1, 2, 3, Aiman Ahzar. 4. Aiman Ahzar ada kan? Dah. Okay. Okay, seorang lagi. Ada soalan lagi. Pak dia. Apa kita tanya tadi? Yang pasal Carol Ikhwan. Ada nombor Carol Ikhwan, nombor apa? Carol Ikhwan ada tak? Ke tak isi? Ain. Apa dia? Alia dia dah. Tak isi juga. Tak isi cikgu tak ni. Tak ada top up lah. Ikhwan pun tak isi. Okay, last siapa nak tanya soalan? Sila. Kira Ikhwan lah isi. Okay, so kalau cukup lah kira Ikhwan isi, cukup. Okay, ada soalan lagi kakak ni? So nanti untuk seterusnya cikgu akan terangkan lah. Juga ada perkara-perkara yang kita perlu bincang. Ada syarat-syarat apa nama tu, yang khusus lah. Meritokrasi apa. Kemudian nak masuk program yayasan MARA, mana yang bagus. Kalau cikgu saya duit tak ada, keluarga saya miskin, mana yang sesuai. InsyaAllah cikgu akan terangkan program-program yang sesuai, yang sebaiknya, yang mampu untuk dimiliki. Untuk perkara utama sekarang ni adalah you konsisten dengan PDPR yang ada, belajar. Kalau ada masalah, hubungi cikgu subjek awak, hubungi guru kelas awak, hubungi guru kaunseling awak. Teks, jangan putus asa. Kena rajin tanya, kena explore. Sebab di samping kita nak belajar ni, belajar, nanti terlupa nak jadi apa kan. Jadi terlambat. Jadi sekurang-kurangnya kalau awak dah awal, dah plan dah cikgu, sampai ni saya nak macam ni. Alhamdulillah, insyaAllah, okey. So kalau syarikat telco ni, awak pakai Digi ke, U-Mobile ke apa. Bagi tahu syarikat telco tu lah. Okey. Baik, apa nama tu? Maksudnya, so you kena konsisten. Tanya je cikgu-cikgu guru kaunseling awak. Cikgu saya masih lagi keliru lah. Itu yang kena buat psikometrik tu. Ujian test kejaya. Itu sebahagian je. Maksudnya kaedah untuk nak bantu awak buat keputusan kerjaya. Baik, apa ni? Aiman Azhar kena jawab. Awak pakai apa? Mana cikgu tahu? Celcom ke? You pakai mobile ke? You pakai apa? Nombor tu. Manalah cikgu tahu you yang top up. Itu cikgu nak bagi top up je. Okay, insyaAllah. Alright, so kalau tak ada apa, cikgu minta maaf kalau ada terkasar bahasa, salah cakap dan sebagainya. Cikgu minta maaf. So insyaAllah kepada bertanya kepada 5 orang yang bertuah pada hari ini, top up yang minggu lepas itu pun cikgu berhutang lagi. Jangan risau, duitnya ada. Tapi tunggu hujung bulan lah selepas dah release duit PCG counseling. InsyaAllah, janji ada. Sijil you ada, insyaAllah. Okay, sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Taufik. Okay, sama. Terima kasih Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih sama. cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih.